So soalan seterusnya kepada YB Datuk Seri IR, kita sebut tentang kerajaan baru 2021 ini. Apakah bentuk ataupun ciri-ciri kerajaan baru patut dibawa untuk kemakmuran negara dan kebahagiaan rakyat kita? Ya. Terima kasih soal kau. Kerajaan yang baru ini sebenarnya adalah kerajaan yang sepatutnya diberikan kesempatan untuk mengurus tadbir negara ini sebagaimana telah diberikan mandat oleh rakyat. Apabila rakyat Malaysia beri mandat pada Pakatan Harapan pada pilihan raya ke-14, kemudian dia dirampas oleh pengkhianat-pengkhianat ini, maka hari ini kita kena kembalikan balik kerajaan yang asal. Kerajaan yang memang ada mandat yang rasmi dan juga mandat yang halal. Jadi apa yang telah dilakukan oleh mereka adalah mengkhianat mandat itu, merampas mandat tersebut. Jadi hari ini kalau sekiranya kita nak meneruskan kerajaan yang baru ini, pertamanya kita mestilah pastikan bahawa semangat untuk meneruskan mandat yang telah diberikan oleh rakyat pada pilihan raya ke-14. Itu asas dia. Bila mandat ni mandat yang sah, mandat yang betul, maka dia buat perkara-perkara yang disenangi oleh rakyat. Jadi apabila Muhyiddin gagal kerana dia mengkhianati rakyat, maka dia berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Umat Islam dia bersyukur bila kerajaan khianat ini tumbang. Ramai di antara mereka bersyukur. Bersyukur itu kan mana mereka gembira, tapi mereka merasakan inilah merupakan satu petanda untuk kita melangkah ke alam baru, ke era baru. Era baru itu apa dia? Kerajaan yang memenuhi apa sahaja kehendak-kehendak rakyat, kerajaan yang tidak menyalahgunakan kuasa, kerajaan yang tidak akan mengurus tadbir negara ini tata kelola yang tak elok. Kita lihat hari ini bila Muhyiddin lampas kuasa, dia menunjukkan tahap merasuah ahli-ahli parlimen ini dengan berleluasa sekali. Yang tak sepatut mendapat jawatan yang hebat, menjadi CEO JLC, menjadi timbalan menteri ataupun menteri ini, kebanyakan mereka adalah tangkap muat. Kenapa? Kerana nak diberikan ganjaran supaya mereka menyokong dan beri kuasa pada Muhyiddin. YB, maaf saya mencela sedikit, takut terlupa nanti. Pada hujung-hujung ini, dia menjadi pembeli durian yang paling mahal sekali di dunia. Yang itu adalah satu suasana yang mereka terpaksa jelmakan bagi menyelamatkan hayat-hayat akhir ini. Kalau boleh mereka tawarkan 30 durian itu, maka itu satu suasana yang boleh meneruskan kuasa mereka. Tapi malangnya tidak ada yang mampu bukan mampu nak beli, mampu menerimanya. Jadi walaupun ditawarkan kepada beberapa orang ahli parlimen Pakatan Harapan khusus daripada DAP dan PKR, tapi ianya ditolak oleh mereka. Kenapa? Kerana ia masih di dalam ruang lingkup rasuah itu sendiri. Sebuah kerajaan 32 juta mempunyai lebih 70 anggota kabinet ataupun dia punya menteri, timbalan menteri itu merupakan satu rasuah yang paling tinggi. Bahkan bila dilantik ataupun presiden PAS menjadi duta khas tu, saya tengok sepanjang 17 bulan ni tak tahu apa benda yang mendapat manfaat daripada hubungan dia sebagai duta mewakili Perdana Menteri di Timur Tengah. Ya, sedangkan kita ada duta-duta kita, setiap duta-duta di Timur Tengah tu negara ni kita ada duta sendiri. Tapi hari ini merupakan satu penyalahgunaan kuasa semata-mata nak meneruskan kuasa. Jadi kerajaan yang baru sewajarnya tidak ada unsur-unsur sedemikian. Kalau sekiranya kita hanya perlukan 40 menteri, cukup, itulah cukupnya. Dengan ada usaha nak tambah lagi, nak buka lagi ruang. Jadi untuk itu tu yang pertama. Yang keduanya memang Pakatan Harapan dahulu, mana-mana GLC, kita lantik orang yang profesional dalam bidang tersebut, bukan ahli politik. Itu sebabnya banyak-banyak GLC ni memberikan sumbangan kepada kerajaan pusat balik apabila mereka buat untung. Tapi bila GLC itu diletakkan ahli-ahli parlimen semata-mata nak memberikan sokongan kepada Perdana Menteri yang Muhyiddin ini, maka GLC sendiri akan rosak. Antaranya prasarana. Di antaranya adalah prasarana. Jadi kita ada prasarana ahli politik memimpin GLC yang memang besar itu, maka apa jadi? Dia tidak beri apa-apa manfaat kepada GLC tersebut dan juga sumbangan kepada negara, tidak mendatangkan apa-apa hasil. Jadi kerajaan yang baru hari ini tidak kena buktikan dia tidak ada unsur-unsur sedemikian. Tidak ada penyalahgunaan kuasa, tidak ada pelantikan baru politik, semata-mata nak mengukuhkan kedudukan dia. Sebab apa? Sebab segala-gala peranjaan itu kita ambil daripada
daripada wang rakyat. Jadi ini sebenarnya memberikan satu arah tunjuk yang tidak cermat, tidak baik, tidak sehat. Jadi kalaulah kerajaan baru ini hanya memilih pemimpin dan menteri-menteri yang memang secukupnya dan menteri-menteri yang memang ada kepandaian, kemahiran mereka, jadi bermakna tidak akan menyalahgunakan. Jadi rakyat mengharap bahawa hari ini kerajaan itu adalah kerajaan bukan hanya nak membantukan rakyat, tapi nak memajukan negara kita. Cumanya kita lihat bahawa hari ini bila kita terkesan dengan pandemik ini, maka kena ada keutamaan tertentu di manakah nak berikan perhatian. Yang kerajaan baru ni kena ada perhatian yang keutamaan dia berdasar pada keutamaan siapa yang nak bagi prioriti dahulu. Jadi ini yang kita kena bincangkan supaya apa sahaja kehendak rakyat, masalah yang dihadapi oleh rakyat hari ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Misalnya hari ini kalaulah sekiranya proses vaksinasi itu dipercepatkan, ya ada keuntungan, ada kemampuan kita nak percepatkan vaksinasi itu, dia akan melegakan banyak rakyat. Sebenarnya hari ini rakyat kita dengan 2 tahun kita hadapi pandemik ini, dia adalah dalam suasana yang cukup keletihan. Political and social fatigue dia panggil. Sudah letih sangat dah. Jadi secara kebetulan pula kerajaan khianat yang dipimpin oleh Muhyiddin ini, mereka khianat dalam suasana ada pandemik itu. Ataupun selepas mereka rampas terus ada pandemik. Jadi mereka ni dah jatuh di timpa tangga. Jadi untuk itu kerajaan baru nak mengambil alih ni, dia kena ada keutamaan nak memenuhi kehendak rakyat hari ini yang memang bukan hanya tertekan dengan tiada vaksin, tapi mereka tertekan dengan kehidupan, sosial kehidupan. Yang kerja pendapatan berkurangan, anak-anak sekarang ni tak pergi ke sekolah sebagainya. Semua ini berkendakkan perbelanjaan besar. Nak beli katakan smartphone, nak beli peranti, nak beli notebook untuk anak-anak mereka belajar di rumah. Ini bukan satu perbelanjaan yang kecil. Mereka hendak. Kalau ada nak 5-6 anak pergi sekolah memang susah. Jadi kerajaan hari ini kena ambil keutamaan supaya pembelajaran ini dapat kita teruskan. Yang keduanya mana-mana dah hilang punca pendapatan. Banyak kilang-kilang dah tutup. Yang ini pun kena diberi perhatian. Jadi kalau ini dapat dibuatkan dalam masa 5-6 bulan akan datang bila kerajaan baru dibina, maka keyakinan itu akan diberikan oleh rakyat. Sebab dia nampak kerajaan ini serius, kerajaan baru ini ada kemampuan dan tidak langsung habis masa dia bertelagah dalam hewan politik bagaimana nak pertahankan kuasa dia. Bagaimana nak pastikan jawatan dia akan berterusan. Jadi ini diketepikan. Dia tumpukan keperhatian nak mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat hari ini. Jadi saya kira itulah kehendak rakyat nak lihat kerajaan baru ni masuk dalam suasana semikian.